Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar first degree THM. Okey, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana you all nak dapatkan artikel yang sahih untuk you all buat you all punya tugasan berkumpulan. Okey, sebab saya tengok kebanyakan daripada tugasan you all semua, you all banyak ambil bahan-bahan daripada blog, masih lagi menggunakan blog. Dan bila gunakan blog ni kita tak pasti sumber itu sahih atau tidak, kerana tiada kajian. Tapi kalau artikel-artikel yang dibuat oleh researcher ni, dia ada buat kajian, dia buat kajian dan dia buat penulisan, dan kita boleh ambil sumber-sumber tu sahih lah, dan dia akan cite pengkaji-pengkaji juga atau researcher ni, dia akan cite juga kajian-kajian yang dibuat oleh penulis-penulis yang terdahulu, pengkaji-pengkaji yang terdahulu. So kita sama juga, bila kita nak buat laporan, kita ikut juga cara kita ambil juga daripada artikel-artikel yang dalam bentuk akademik lah. Okay, paling simple saya tunjuk you all ialah Google Scholar. Kita tak tengok Scopus dan sebagainya, kita tengok daripada Google Scholar saja. Kita type Google Scholar. Okey, dah ada. Terus type, you all nak buat kajian tentang apa? Katakanlah you all buat kajian tentang alam sekitar ataupun pemulihan alam sekitar, alam sekitar di Malaysia ni. Okay, just klik. Okay, kita tengok tahun ni, ada tahun jangan ambil anytime ni, dia dah kira daripada tahun dulu-dulu pun ada kan. Kita ambil yang semasa. 2020 boleh, 2019 boleh, 2 tahun boleh kan. 2016 boleh. Tapi kalau saya suka yang ni je lah. Tak terlampau lama sangat. Okay. So ini ada artikel-artikel dahulu, sebab dia kadang-kadang biasa yang terbaru-baru ni dia buat artikel, dia pun ada refer yang terdahulu punya kajian. Kadang-kadang bila tengok terlampau lama pun tak berapa valid sangat kan dengan isu semasa. So okay, kita kena banyak-banyak baca semua artikel-artikel ni. Dari situlah sebenarnya kita belajar. Kita belajar tentang alam sekitar. Bukannya kita ambil ayat, masuk ayat, masuk tak. Kita baca, kita faham cerita dia, dan beberapa ayat yang kita boleh ambil jadikan dia sebagai panduan kita ataupun sebagai rujukan kita. Fakta dia kita ambil untuk masukkan rujukan. Kan? Okay, contoh kita nak tengok tentang, kita buat kajian tentang apa alam sekitar, penjaga alam sekitar. Okay. Tentang tata kualiti. Okay, kita nak tengok tentang artikel ni, kita klik saja. Okay, dia akan keluar lah cukai alam sekitar. Ditulis oleh Azwanis Azmi, Muhammad Rizal. Ada beberapa orang penulis dekat sini. Ini adalah jurnalnya. Nombor rujukan ini yang kita kena ambil ni. Nama, tahun bila, 2019 dan kurungan 2019, letak tajuk dan salin ni. Okay. Itu cara tulis site dia di belakang nanti. Okey, ni ada ayat. Okey, cuba kita tengok, kita klik Okey. Okey, ni artikel dia, ada abstract dia. Kita baca. Kita boleh download PDF ni. Okey, ni adalah artikel yang komplit. Yang tadi kita tengok depan tu cuma ambil abstract saja kan. So ni adalah artikel yang komplit. So kalau kita tengok ni, tajuk ni, okay, dia ada pengenalan, kajian literature tentang cukai alam sekitar. Ni kajian dia tentang cukai alam sekitar lah. Okay, sejarah dia masukkan. Okay. Ni artikel kita tengok artikel penuh, dia tak banyak, dia tak sampai 20 page pun biasanya satu artikel ni. Okay. Cukai pencemaran, cukai sumber, faedah berganda. Ini adalah tajuk-tajuk yang dia buat. Okay, dia masukkan jadual. Okay. Dan kita tengok akhir sekali ni kesimpulan. Okay. Ini adalah artikel dia. Dan ada rujukan-rujukan di sini. Okay. Okay. Ni adalah rujukan dia lah. Di mana yang nama-nama yang dia cite ni. Okay. Contoh bila dia buat penulisan tentang artikel ni, sebelum dia buat tulisan artikel ni, Azwanis Azmi ni, dia akan refer juga daripada artikel orang lain. Contohnya kalau kita tengok dekat sini,
Okey, contoh ayat ini. Namun mengikut penggunaan kaedah perundangan, sebenarnya kurang berjaya dalam mengawal dan melindungi pencemaran dan kesejahteraan manusia sejagat. Okay. So, mana dapat fakta ni? So, dia ambil daripada artikel ni, daripada Halidar ni. Okay. So, mana-mana ayat yang dia tulis ni, dia berdasarkan daripada artikel yang dia baca. Okay. Dia masukkan ni. Kalau cuba kita tengok, ada tak nama Dresner? Ada tak nama apa lagi yang dia ambil ni sumber ni kan? Tengok yang lain-lain Dresner. Tengok. Di bahagian akhir sekali nampak ada kan? Ni, Dresner ni. Ni, Dresner So, mana-mana yang ditulis ada ni spek. Kalau kita tengok spek ni, ada tak nama spek kat sini? Dimasukkan, nampak? Sebab tu bila you all punya artikel, you all salah buat, you all copy, paste, ambil orang punya artikel dan you all jadikan kajian you. Salah sebenarnya. Dan you all masukkan sekali dengan nama-namanya. Lagilah kita tahu yang itu copy paste. Belum tak perlu masuk mana-mana sistem turn in pun. Tak payah. Kita tengok ayat je kita tahu. Copy paste ni. Jadi ada ayat yang dia buat sendiri. Contoh macam kesimpulan ni kan. Okey, macam ni pun dia masukkan lah. Di Miguel ni kan. Dia nama lah. Okey, ada setengah ayat yang penulis ni buat sendiri. Dia buat tulis sendiri. Dia dah baca-baca. Dia buat kesimpulan. So kita ambil ayat orang ni. Ini adalah ayat ni. Kalau kita nak letak citation, kita letak nama dia. Letak nama Azwanis ni. Okay. So, tak susah banyak. Jangan kata tak ada artikel. Ini saya tengok yang tahun 2 tahun sahaja. Belum lagi kita tengok yang sepanjang apa tu, yang lain-lain lagi kan. Okay. Tajuk tentang apa lagi? Tentang apa you all kata? Tentang dadah. Ada. Kita tengok banyak. Bilangan penagih dadah. Kata kita nak buat tentang data pasal dadah. Kan? Kita boleh tengok. Ada yang kita boleh masuk lah. Ada yang kita tak boleh masuk. Yang mana boleh masuk, kita masuk lah. Ambil fakta dia. Okay, ni tentang dadah. Mana? Sumber ni dapat daripada mana? Tadi ada tulis kan. Ni tahun 2016 ni fakta-fakta ni. Dapat sumber daripada ADK, Agensi Dadah Anti Dadah Kebangsaan. So ni kita boleh ambil data ni. Kalau blog sahih tak? Tak tentu. Okay. So banyak lagi. Ini program pendidikan dadah. Okay. Contoh kalau kita buat tajuk tentang dadah tadi nak kenal pasti penglibatan dadah dalam kalangan mahasiswa. So mesti dalam literature kita bab 2 kita nak cerita apa-apa. Kita nak cerita tentang pengenalan dadah, kita nak tunjukkan statistik, kita nak cerita kesan-kesan dadah, kita nak tengok apa terapi yang dibuat berdasarkan apa kalau apa ni ada Al-Quran kalau kita nak masukkan ke, ataupun apakah program-program pendidikan pencegahan dadah kan yang kita buat, yang kerajaan buat dan sebagainya. Kita ambil lah daripada artikel-artikel ni dan masukkan. Bukan masukkan kopi bulat-bulat. Kita kena buat ayat kita sendiri. Dan fakta dia, kita refer. Kita cakap letak nama siapa, kita letak citation tu. Fakta kita boleh ambil, tapi ayat kita sendiri. Jangan bulat-bulat. Okay. So, ringkas saja. Jangan buat kesilapan yang sama. Mana yang boleh edit, betulkan semula. Dan repair. Okay. Buat ayat sendiri. Okay. Sebab kita akan masuk sistem turning in. Bila dapat persen tu, jangan sampai ada sampai 90% pun ada. Kan? Nampak sangat lah. Jadi kalau setakat 20-30% ke bawah tu, saya boleh terima lah kan. Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.